Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk akhlak mulia masyarakat sejahtera. Saya Wan Muhammad Ali Hikmi bin Wan Zul Fazli. Saya Muhammad Amin Wamil Abdul Fattah. Nama saya Muhammad Safi bin Muhammad Syaibi. Okey, jadi mari kita mulakan dengan definisi akhlak sejahtera ya. Jadi definisi akhlak mulia ialah penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah merupakan aspek penting dalam Islam. Akhlak mulia mengacu pada perilaku dan sifat-sifat yang baik seperti kejujuran, kasih sayang, kebijaksanaan, kesabaran, rendah hati dan lain-lain. Sedangkan sunnah Rasulullah adalah tindakan, perkataan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita pergi pada yang pertama untuk akhlak mulia ialah ikhlas. Rasulullah SAW terkenal dengan keikhlasannya terutama dalam beribadah. Al-Kafawi mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah sehingga hanya Allah semata yang disembah. Pendapat lain menyebutkan ikhlas adalah membersihkan hati, ucapan dan amal. Jadi seperti yang kita tahu, ikhlas ni merupakan perkara yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi ikhlas ni sebaik-baiknya kita lakukan secara sembunyi lah untuk mengelakkan riak dan takabur. Jadi saya selalu menggunakan prinsip ini apabila saya bersedekah. Saya akan selalu mengatakan haza min fadli rabbi jika ada yang ternampak saya melakukan kebaikan, kerana itu akan membendung saya daripada sifat takabur. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan untuk boleh membuat ikhlas. Pertama, buanglah sifat tamak. Kedua, jauhilah sanjungan dan pujian. Ketiga, lakukan dengan teguh. Setelah ketiga hal tersebut dilakukan, maka akan ada keikhlasan akan muncul. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya mencontoh keikhlasan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridhanya. Jadi kita pergi yang kedua, iaitu yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal adalah akhlak Rasulullah SAW yang patut dicontohi setiap umat Islam dalam menjalankan segala urusan baik urusan agama maupun urusan dunia. Bahkan Allah SAW telah memerintahkan umat manusia untuk bertawakal kepadanya. Jadi yakin dan tawakal ni adalah sifat yang penting kepada umat Islam, kerana kita hendaklah yakin dan tawakal kepada Allah. Apabila kita tidak yakin kepadanya, kita boleh dianggap kufur ataupun tiada agama. Di sini terdapat sedikit ayat Al-Quran yang berbunyi, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima idkhulu 'alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, nescaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang beriman. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakallah kepada Allah sebenar-benar tawakal, nescaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada hari petang. Jadi di sini hadis ni ingin mengatakan bahawa di setiap perbuatan kita hendaklah ada sifat bertawakal kepada Allah, seperti yang saya selalu terapkan dalam diri saya sampai sekarang, iaitu usaha, doa dan tawakal. Tawakal tu mesti ada dalam diri saya, kerana siapa lagi kalau bukan Allah untuk saya harapkan, kan? Jadi kita pergi kepada next slide. Okey, baik, saya akan menerangkan tentang jujur. Okey, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik, iaitu jujur. Kejujuran beliau sudah diasah sejak kecil. Saat
ikut berdagang bersama pamannya iaitu ayahnya, iaitu Abu Talib. Kejujuran adalah satu bukti keimanan seseorang. Kejujuran akan mengantarkan hidup menuju ketenangan. Okey, apa yang saya faham daripada ayat ini adalah jika kita memiliki sifat jujur dalam diri kita, kita pasti akan sentiasa tenang dan mempunyai keimanan yang tinggi. Seterusnya, kejujuran akan menghantarkan hidup menuju ketenangan. Maknanya di sini, bila kita jujur dalam setiap perkara yang kita lakukan, hidup kita akan lebih tenang dan mudah untuk menerima apa yang berlaku. Okey, dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib meriwayatkan, aku menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Okey, maksudnya di sini dalam riwayat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Abi Talib meriwayatkan, dia menghafalkan sabda Rasulullah ni, iaitu tinggalkan apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Maknanya di sini dia meninggalkan apa yang meragukan dia dan tidak dan dia kepada benda yang tidak meragukannya. Okey, seperti contoh kita boleh beri adalah kalau kita tengah solat, lepas tu tiba-tiba kita was-was kita ni macam kentut ke tak. Jadi apa yang boleh kita buat adalah jika kita ragu-ragu, kita kita solat semula. Kalau jika kita tak ragu-ragu, kita teruskan solat, jangan berhenti. Okay, sesungguhnya kejujuran ia lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ahmad. Okay, seterusnya. Okay, slide yang seterusnya. Okay, baik. Seterusnya adalah amanah. Amanah adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menonjol, iaitu yang paling diperlihatkan. Beliau adalah seseorang yang sangat jujur dan amanah, iaitu terpercaya baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelahnya. Hal itulah yang menjadi masyarakat Arab memilih beliau untuk menjaga barang titipan mereka, iaitu barang harta, barang perdagangan, barang perang, alatan perang. Dia memilih Rasulullah ni untuk menjaga barangan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat kepada setiap nabi. Maksudnya di sini setiap nabi ni Allah telah meletakkan sifat-sifat amanah dalam setiap nabi, sebab nabi merupakan contoh utama yang patut manusia ikut. Okey, dalam surah Al-An'am ayat 90 dia pernah berfirman, ulaikal ladzina hada lahu fabihudahum muqtadi. Okey, maksud dia mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surah Al-An'am ayat 90. Merujuk pada ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti jejak para nabi. Untuk itu, sebagai umat Islam sudah sepatutnya bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT dan mengikhlaskan niat kerana Allah semata-mata. Okey, apa yang saya maksud, apa yang saya faham daripada ayat petikan ini adalah Allah SWT memerintahkan ataupun menyuruh seluruh manusia ataupun seluruh umat Islam untuk mengikuti jejak para nabi. Maksud dia, Allah SWT ni dia menyuruh manusia untuk mengikut sunnah nabi, cara nabi hiduplah. Untuk itu, sebagai umat Islam, kita ni sepatutnya bersungguh-sungguh ataupun berusaha dalam menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah SWT dalam setiap perkara, dalam perkara pekerjaan ke, dalam
Islam, dalam agama ke, dan mengikhlaskan niat kerana Allah semata-mata. Okey, seterusnya Safi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Murah senyum dan ceria. Rasulullah SAW adalah seorang yang murah senyum dan selalu ceria. Beliau juga selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa perkataan yang baik akan menaikkan darjat di syurga. Baiklah, apa yang dimaksudkan kat sini? Rasulullah SAW kita seorang yang murah senyum, seorang yang selalu senyum, seorang yang selalu ceria. Jadi jikalau kita dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang tersenyum, sudah pasti kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahawa perkataan yang baik akan menaikkan darjat di syurga. Baiklah, Rasulullah SAW bersabda, dan yang termasuk mengangkat darjat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberikan makanan, solat malam saat manusia dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi apa yang dimaksudkan dekat sini? Jikalau kita mengeluarkan perkataan baik, menggunakan perkataan baik, menghujahkan perkataan yang baik, sudah pasti darjat kita akan meningkat ketika di syurga. Wallahu alam. Jadi kita sepatutnya mencontohi akhlak Rasulullah SAW agar kita sentiasa dipandang senang, dipandang mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi slide seterusnya. Baiklah. Yang keenam, membersihkan diri dari hasad, dengki dan juga dendam. Seorang mukmin yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan menghapuskan segala sifat kecelaan, bahkan membersihkan diri dari hasad, dengki dan dendam. Jadi jikalau seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia, sudah pasti segala kecelaan, hasad, dengki dan juga dendam dapat dibersihkan daripada hati seseorang itu. Malah sentiasa beradab dan bersopan santun. Jadi jikalau kita mempunyai akhlak yang mulia, jadi beradab dan bersopan santun tidak lari bersama kita. Keberkatan akhlak yang baik membuatkan manusia tidak lagi mempunyai sifat hasad, dengki dan juga dendam. Seterusnya mencapai kemuliaan sama ada dalam hidup ini atau masyarakat. Jadi jikalau kita mempunyai akhlak yang mulia, jauh daripada hasad, dengki dan juga dendam, kemuliaan kita akan dapat sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan berteraskan kepada akhlak yang baik dan mewujudkan sebuah masyarakat yang tenang, tenteram serta harmoni dan seterusnya memperoleh kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dimaksudkan dekat sini, jika kita pandai menjaga akhlak kita, jika kita sentiasa memperingati diri kita supaya menjaga akhlak, sudah pasti masyarakat sekeliling kita akan merasa aman, damai, tenteram dan juga tenang. Baiklah, itu saja solusinya. Jadi kita pergi kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah yang pertama ialah Rasulullah ni mengerjakan solat berjemaah tepat pada waktunya. Nabi SAW bersabda, kalau saja manusia tahu pahala panggilan solat dan saf awal ni, kemudian mereka tidak boleh mendapatkannya selain harus dengan mengundi, pasti mereka akan mengundi. Hadis ni dia nak kata kat sini, apabila manusia nampak ataupun lihat pahala solat berjemaah ni, sudah tentu manusia ni dia akan berebut-rebut untuk pergi solat berjemaah dan berada di saf depan. Jadi apakah tujuan sebenarnya solat jemaah ini diadakan? Jadi tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara semua golongan lah, golongan kaya, miskin dan sederhana. Kerana yang pergi solat berjemaah ni
terdiri daripada 3 golongan ni lah. Jadi harta ni tidak menjadi kayu ukur sebagai kemuliaan taraf seseorang individu itu. Jadi inilah pentingnya untuk mengerjakan solat berjemaah selain daripada dapat pahala yang banyak. Jadi seterusnya ialah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan peroleh ketenangan dan kedamaian jiwa. Malah membaca Al-Quran ni dapat meningkatkan tahap kecintaan dan ketakwaan terhadap Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya, orang yang membacanya. Jadi membaca Al-Quran ni merupakan amalan yang paling mulia kerana Al-Quran ni lah yang akan bantu kita di dalam kubur nanti. Contohnya seperti surah Al-Mulk dan juga surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Dua ni surah ini dikatakan akan membantu kita di dalam kubur dan juga akan menghindari kita daripada fitnah Dajjal. Jadi maksud Al-Quran itu sendiri ialah membaca aku adalah pahala. Jadi kita dapat tahu yang satu huruf daripada Al-Quran ni memberikan pahala kepada kita jika kita membacanya. Jadi bayangkanlah betapa banyaknya pahala jika kita dapat membaca walaupun satu muka surat dalam Al-Quran. Jadi amalkanlah sebagai seorang muslim yang sejati. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, baik. Saya akan menerangkan sunnah Rasulullah SAW, iaitu mengucap salam dan bersalaman. Apabila bertemu sesama Muslim, disunatkan untuk kita mengucapkan salam, iaitu Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama ada orang kita kenal ataupun tidak. Kemudian bersalam-salaman. Okay, hal ini seperti sabda baginda, iaitu keutamaan dalam Islam adalah dengan memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenali atau tidak kenali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, apa yang saya faham daripada petikan ini adalah apabila kita bertemu sesama orang Islam, disunatkan kita untuk mengucapkan salam ataupun memberi salam kepada mereka kerana dengan memberi salam kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama Islam dan dapat menguatkan keimanan kita. Jadi selain itu, keutamaan dalam Islam adalah dengan memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang kamu kenali atau tidak kenali. Okey, kalau kita bagi salam dengan orang yang kita kenal, jadi kita akan mewujudkan kita akan mewujudkan perbualan antara dua hala. Dan bila kita memberi salam kepada orang yang tidak kenal, kita dapat berkenalan dengan orang-orang yang baru. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah pernikahan dan keluarga. Pernikahan dan keluarga, yang pertama nikah, iaitu kahwin lah. Iaitu sunnah dalam perkahwinan termasuk membayar mahar kepada isteri, mengadakan walimah, resepsi perkahwinan dan berlaku adil terhadap pasangan hidup. Okey, kita ni kalau kahwin, kita perlu menghidupkan sunnah Rasulullah ni dalam perkahwinan kita. Contohnya membayar mahar kepada isteri, mengadakan walimah, berlaku adil terhadap pasangan hidup, memberikan kasih sayang yang cukup pada isteri, menafkahi keluarga isteri dan anak-anak, kerana merupakan sunnah Rasulullah yang amat-amat mulia. Perkara ini dapat memberikan kita pahala yang banyak dan dapat menikmati kenikmatan berkahwin. Yang seterusnya adalah memperlakukan isteri. Nabi Muhammad SAW mendorong untuk memperlakukan isteri dengan baik dan adil. Kita sebagai umat Islam ni ataupun sebagai seorang bakal suami perlu mendorong ataupun memperlakukan yang baik dan adil pada isteri kita, supaya isteri kita ni selesa lah hidup dengan kita, ataupun dengan kata lain, isteri kita ni macam sepadan dengan kita, dia memahami kita, kalau kita sakit ke apa ke, dia boleh tolong kita, kalau kita buat baik dekat dia. Ada perkataan yang saya dengar ni dalam bahasa Inggeris lah, dia what you give you get back. Jadi kita perlu berlaku adil ataupun
memberikan kebaikan sahaja kepada isteri kita pun, pada isteri kita ataupun orang-orang yang di luar sana, supaya apa yang kita bagi tu kita akan dapat balik. Okey. Sekian dari saya. Baiklah, yang seterusnya, berbagi makanan. Rasulullah SAW menganjurkan berbagi makanan dengan orang yang memerlukan. Jadi apa yang dimaksudkan dekat sini, Rasulullah SAW kita mempunyai sifat yang suka berbagi makanan, dia suka berkongsi makanan, berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. Antara orang yang memerlukan sebagai contoh orang fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Jadi kelebihannya termasuk mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi hak sesama manusia dan menyumbang kepada kesejahteraan sosial. Jadi sekiranya kita mencontohi sunnah Rasulullah SAW iaitu berbagi makanan, keadaan hidup kita akan mengubah segala-galanya. Kita akan mendapat ganjaran pahala, itu sudah pasti. Yang kedua, memenuhi hak sesama manusia. Jadi hak sesama manusia kita akan seimbang, dan seterusnya akan menyumbang kepada kesejahteraan sosial. Baiklah, apa yang dimaksudkan kesejahteraan sosial ini? Sekiranya kita berbagi makanan, sudah pasti kita dapat menjalinkan hubungan silaturahim antara seseorang itu dengan seseorang itu. Jadi tidak hairanlah berbagi makanan ini dapat merapatkan ukhuwah kita antara masyarakat sesama Islam maupun bukan Islam. Baiklah, yang seterusnya, membuang air kecil secara mencangkung. Jadi perkara ini berisiko tinggi untuk kita mendapat penyakit, iaitu penyakit batu ginjal, sekiranya kita tidak menggunakan cara-cara yang betul lah. Sebagai contohnya, kita tidak membuang benda tersebut dengan cara yang beradab. Jadi membuang air kecil ini secara mencangkung lebih bersih dan juga menyihatkan, dan itu juga merupakan sunnah untuk kita contohi. Jadi apa yang dimaksudkan dekat sini, sekiranya kita tengoklah, kalau kita membuat perkara tersebut dengan cara berdiri, saya rasa itu memang tidak beradab lah, dan kemudian mungkin sebahagian orang akan menganggap itu sebagai perkara yang kotor. Jadi saya rasa kita patut elakkan perkara tersebut dan sentiasa mengamalkan perkara-perkara yang beradab, perkara-perkara yang mengikut sunnah jikalau kita ingin membuang air kecil. Okey, seterusnya adalah makan dan minum ketika duduk. Okay, tapi sebelum tu saya nak terangkan sedikit tentang yang isi Safi tadi. Bila kita kencing berdiri kan, kadang-kadang air kencing tu dia merecik kepada seluar kita, menyebabkan kita was-was untuk solat, betul tak? Jadi sebaik-baiknya kita kencing tu dalam keadaan cangkung, dan keadaan cangkung lah, biar air kencing tu dia tak merecik ke seluar. Okey, saya teruskan isi saya. Makan dan minum ketika duduk. Makan dan minum berdiri dapat mengganggu pencernaan. Dengan duduk lebih santun dan menyihatkan, dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Okey, apa yang saya faham ni adalah makan dan minum berdiri ni, dia ni tak bagus untuk pencernaan lah, iaitu untuk perut kita untuk mencerna, untuk menjadikan dia sebagai najis. Jika kita makan duduk dan minum dan makan duduk, maknanya kita lebih sopan dan dapat menyihatkan lagi tubuh badan kita. Okey, seterusnya. Abaikan suara tadi, maaf ya. Jadi yang terakhir sekali ialah buang air besar dalam keadaan cangkung. Okey, buang air besar dalam keadaan duduk berisiko tinggi terkena buasir. Mencangkung lebih bersih dan menyihatkan, dan yang penting
itu adalah sunnah. Jadi kenapa Nabi ajar kita bercangkung ni supaya najis-najis tadi tak terkena kepada pakaian kita, kerana mungkin pakaian kita ini akan dibawa untuk melakukan ibadah, solat dan sebagainya lah. Jadi perkara ini akan membuatkan solat kita tidak sah. Jadi pentingnya membuang air besar ataupun air kecil dengan keadaan yang sempurna dan betul supaya tidak berlakunya percikan tadi kepada pakaian kita. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Boleh tunjuk yang rujukan tu, Liv. Maka. Boleh. Amin. Rujukan. Ada rujukan tu? Ada? Selepas ni. Okey, ini adalah rujukan kami yang kami ambil daripada Google. Jadi sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.